di antara ahli kitab. Ahli kitab sama ada Yahudi, Nasrani yang memang berpegang dengan Taurat dan Injil. Tetapi di sini ahli kitab dalam keadaan mereka yang berpegang dengan kitab Injil, yang beriman kepada Allah. Laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum, dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka, kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, kerana mereka berendah hati kepada Allah. Ramadan wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum khashi'in, khusyuk kepada Allah, merendah diri, dan mereka tidak berjual beli tentang ayat-ayat Allah ini, tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak membeli ayat-ayat Allah. La yashdaluna bi ayatillahi thamanan qalila, sikit pun tak ada. Lalu Allah menyatakan mereka tidak langsung menjual dan membeli ayat Allah ini dengan harga yang murah untuk kepentingan dunia, tidak sama sekali. Dan mereka memberi pahala di sisi Allah. Mereka beroleh pahala, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dari Isa cepat perhitungan. Kemudian ayat yang kedua itu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Perintah bersabar ini perintah yang wajib, sabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu itu, dan tetapkanlah bersiap siaga. Warabitu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu ini tuflihun, beroleh keuntungan. Kedua ayat ini Al-Mahfud Dr. Al-Zuhaili merujuk kepada asbabun nuzul, ada sebab diturunkan. Ayat yang ke-199 itu An-Nasai meriwayatkan, Imam An-Nasai, Imam Hadis, daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika datang berita kematian An-Najasyi, An-Najasyi ini Raja Habsyah yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, lakukanlah solat jenazah untuk An-Najasyi. Dia Nasrani, tapi bila dapat berita mengatakan dia sudah meninggal dunia, Nabi kata itu solat jenazah balik. Jadi tak, kenapa pula dia Nasrani dan disolat jenazah di bawah syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para sahabat itu bertanya, dia kata, ya Rasulullah, apakah kami solat jenazah seorang budak Habsyi? Lain Najasyi dengan budak Habsyi memang agama yang jadi bagian dari agama yang dihamba, termasuklah bilang Petrobah. Bila itu orang Habsyi kita sekarang ini Habsyah, negara dunia Afrika Habsyah, sepadan dengan Ethiopia. Ethiopia itu bermain dengan Yahudi Afrika. Sekarang ini orang negara Israel, dia ambil pula Yahudi Afrika ini, terutama di Ethiopia, menjadi bagian mereka. Jadi Israel itu dah negeri putih, ada juga negeri hitam. Dan ini oleh Yahudi. Dia nak didik dalam bentuk Zionis Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini supaya Nabi jawab kepada sahabat ini berdasarkan firman. Inilah juga yang dikatakan Jabir bin Abdullah yang merupakan sahabat.
Ayat ini memang turun berkaitan dengan An-Najasyi. Itu ayat 199. Sebab An-Najasyi lah Raja Habsyah yang melindungi sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah kali pertama dari Mekah ke Habsyah, ke negara Habsyah. Apabila orang-orang musyrikin Mekah nak ambil balik mereka itu, ketua ketika itu ialah Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi. Lalu apabila mereka nak diambil semula, sebab musyrikin memusuhi orang-orang Islam, Ja'far minta izin kepada Najasyi untuk menerangkan kenapa mereka ini diburu, kenapa mereka nak ditangkap. Lalu Ja'far bin Abu Talib membacakan ayat-ayat yang diturunkan, ayat Quran, bukan Injil, ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW tentang Nabi Isa. Jadi bila An-Najasyi dengar ayat Al-Quran, lepas itu cerita tentang Nabi Isa alaihi salam, sama dalam Injil, dia kata. Sama. Sebab An-Najasyi mengimani bahawa Nabi Isa yang dipercayai hari ini, Jesus Christ, oleh orang-orang Kristian ialah seorang Rasul. An-Najasyi tidak kata Nabi Isa itu anak Tuhan, lalu diagungkan seperti mana nak disembah anak Tuhan. Dan dia tahu Nabi Isa juga tidak disalibkan. Dia tahu kisahnya Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan dia yakin bahawa memang benar Nabi Isa akan turun. Barulah dia tahu syariat Nabi Muhammad ini ialah orang Arab di Mekah. Lalu An-Najasyi kata, aku tak benarkan kamu ambil balik orang Mekah ini, biar dia berada di bawah naungan aku, perlindungan aku. Kamu balik, hadiah-hadiah ni aku tak nak. Najasyi kata kepada kumpulan musyrikin yang datang nak tangkap orang-orang Islam, Ja'far bin Abu Talib dan keluarga yang lain itu, lalu dihalau, kau balik. Jadi kecewalah musyrikin, susah hatinya. Sebab apa? Mereka dah pujuk Najasyi dengan hadiah. Tu turun ayat ni, kisah tentang Najasyi apabila Nabi kata kita semayang solat janazah ghaib. Ghaib, bukan ghaib, ghaib, tak nampak. Jadi benar An-Najasyi ni beriman seperti mana ayat 199 ini tadi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sekelompok ahli kitab yang dapat petunjuk Al-Quran pada ayat 199 ni. Seperti mana halnya mereka juga mendapat petunjuk daripada para nabi sebelumnya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga orang Yahudi yang beriman, seperti mana Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Dia orang Arab di Madinah, tapi ada seorang pula nama Abdullah bin Salam, dia Yahudi, tapi dia beriman, dia masuk Islam, dan dia jadi sahabat Nabi, dan dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Jadi ada juga segelintir yang masuk Islam, yang beriman. Jadi kita jangan pula memusuhi mereka sebab mereka beriman, walaupun bangsa keturunannya Yahudi, walaupun mereka sebelum ini beriman dengan kitab Taurat Nabi Musa, tapi dia tahu dan dia yakin dengan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdullah bin Salam masuk Islam. Kerana apa? Kerana iman mereka benar. Iman kepada Allah adalah keimanan yang benar dan sempurna. Sebab itu pada zaman Nabi, mana-mana ahli kitab yang beriman dengan Allah dan Rasulnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa, kemudian bila berjumpa dengan Nabi, dia berkata bahawa benarlah engkau seorang Rasul, dan dia terima. Lalu sembelihan mereka diterima. Ahli kitab ni masa itu, walaupun dia memilih syariat yang benar daripada Nabi Musa, tapi akhirnya mereka beriman juga. Masa itu sembelihan mereka boleh, bila mereka nikah dengan orang Islam, boleh terus angkat. Tak payah dia nak masuk qalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebab apa?
Bila dia beriman dengan Taurat dan Injil dengan yang sebenar-benarnya, otomatik dia beriman dengan Al-Quran dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini keimanan yang benar dan sempurna, kata almarhum Dr. Abbas Zuhaili. Kemudian iman secara terperinci kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang suci, yang kekal, yang terjaga, yang terhindar daripada apa sahaja penipuan, penambahan. Dan ahli-ahli kitab yang benar ini tahu bahawa kitab Taurat dan Injil yang mereka pegang itu ada yang diselewengkan, tapi mereka tetap lagi berpegang kepada yang benar. Yang seleweng itu mereka menafikan. Memang banyak, kerana pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka yang tak beriman ni pula, dia tukar pula ayat tu. Ada yang dipadamkan, ada yang dia tambah ikut kehendak dan nafsu sendiri asalkan untung. Ini yang pula ramai. Ahli kitab ni pula yang ramai. Tapi mereka inilah yang dikatakan menjual agama dengan murah. Inilah dia, guna ayat tapi selewing. Jadi peringatan kepada kita ni, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan kita seleweng ayat Quran ini untuk kepentingan dunia kita. Tak kiralah kepentingan apa. Nak dapatkan sesuatu di dunia, kita faham ayat Quran, kita pun pusing sana sini katakan. Untung. Kemudian iman mereka ini secara orang kata globalnya, merentasi segala-galanya, yang diturunkan kepada mereka ni memanglah kitab Taurat dan Injil. Ia maknanya dari segi kitab setaraf Al-Quran sebagai kalam Allah. Dipanggil juga kitab Syamawi, memang daripada Allah, cuma bahasanya lain lah. Bahasanya Hebrew, kepada Rasulnya lain. Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang faham Hebrew ini, seperti mana Abu Musa Asy'ari, dia pula ajar Nabi. Ni sebab ada pendeta agama Yahudi ni, mereka datang jumpa Nabi bawa Taurat. Jumpa dengan Nabi, tanya dengan Nabi, ada tak dalam Islam ni hukuman kepada orang berzina? Hukuman kepada orang berzina ni ada tak? Dia kata dalam kitab kami tak ada. Sedangkan Nabi tahu dalam kitab Taurat hukuman orang berzina ni hukum mati, hukum dibunuh. Sama ada dia berzina dengan anak dara ke ataupun dengan orang dah kahwin, sama je hukum dia, mati. Syariat Nabi aja, perzinaan dalam kalangan orang yang ghairul muhsan, yang tak kahwin ni, sebat 100. Yang dah kahwin aja yang direjam. Tapi syariat sebelum itu, kalau Yahudi rejam, dua-dua rejam. Dua-dua kategori itu, kahwin ke tak kahwin ke, tak boleh maknanya berzina. Lalu Nabi heran, apa pula tak ada dalam kitab kau? Buka kitab, kau bawa kitab tu. Dia pun buka, dia pun tutuplah tangan dia tu dengan ayat yang tersedia, ada tertulis yang direjam sampai mati tu. Lalu dia baca kan, tak ada pula. Nabi pun heran, kau baca-baca tak jumpa pula. Abu Musa Asy'ari sebelah Nabi, dia cuit paha Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suruh dia angkat tangan dia tu, kata. Sebab Abu Musa Asy'ari ni, walaupun dia orang Arab, tapi dia faham bahasa Hebrew, dia boleh bertutur bahasa Hebrew. Dia kata angkat tangan. Nabi pun kata angkat tangan. Abu Musa bacakan. Ini cerita rejab. Lalu Nabi tanya, ni ada, kenapa kau beri tanya Quran? Dia kata, ya Muhammad, kalau kami buka kitab ni, kami laksanakan hukum rejam ni, yang ramai kena dalam kumpulan kami ni ialah pembesar-pembesar kami, ketua-ketua kami, mentori-mentori kami, orang-orang bangsawan kami, sebab mereka yang paling banyak berzina. Rakyat marahin ni tak ada. Tapi sebab tak boleh nak laksana hukum tu sebab mereka pembesar, kami takut dengan mereka. Jadi tu yang kami pun tak cerita. Rupanya dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dalam Quran lagi lah ada. Cuma syariat tu berbeza. Apabila syariat Nabi Musa dulu, semua perzinaan ni
hukum mati. Cuma syariat Nabi Muhammad SAW saja bujang yang tak kahwin ni. Itu beza dia sikit aja. Tapi hukuman tu tetap ada, rejam tetap ada. Itu yang mereka seleweng. Banyak lagi mereka seleweng. Kemudian khusyuk dan tunduk serta merendah dirinya kepada Allah ini merupakan buah keimanan yang benar. Kerana bila khusyuk tawaduk ini, jiwa kita pun khusyuk tawaduk. Jadi Nabi pun menyeru kepada umatnya, kepada kita ni, supaya merendahkan diri kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Kerana sombong ini gambar benar adik syaitan. Sebab itu kita dah nak masuk Ramadan dah, kan? Sebab itu Mutawali Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Asy-Sya'rawi, dia kata kita ni boleh lawan syaitan. Memang kalah syaitan ni. Sebab dia menghuraikan hadis Nabi, idza jaa Ramadan wa futihat abwab al-jannah, dibuka pintu-pintu syurga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dirantai. Maaf saya, dirantai. Jadi bila sebut pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan itu diikat di belenggu. Macam-macam tafsiran ulama. Ada yang kata memang pintu syurga dibuka bila kita berpuasa dengan sebenar-benar ikhlas dan sempurna syarat dia, maka kita ada harapan masuk ke dalam syurga kerana mendapat pengampunan. Pintu neraka ditutup, puasa betul aja kita dah dapat pengampunan, maka memang tertutup rapat neraka. Dan syaitan pula di belenggu itu dirantai. Ada yang kata yang dirantai itu memang syaitan betul, secara fizikal. Tapi kejahatan berlaku juga, maksiat berlaku, jadi syaitan macam mana dirantai, katakan. Ada pula pendapat mengatakan bahawa syaitan itu generalnya dirantai. Sebab general ni memang dia handal. Dia bila dia goda dan dia godamnya manusia ini, ramai yang kecundang sebab dia general, brigadier general. Yang tidak dirantai ini prebet-prebet dia. Yang mana prebet-prebet dia orang biasa, orang awam pun boleh menewaskan dia. Itu satu pendapat. Ada pendapat mengatakan apabila dirantainya syaitan, kejahatan itu berlaku juga. Kenapa? Sebab syaitan sudah melatih manusia 11 bulan ikut nafsu dia. Maka manusia yang ikut nafsu ini, dia pula ganti kepada syaitan. Syaitan tak goda dah, tapi manusia ini pula yang menjadi syaitan. Cuma Mutawali Asy-Sya'rawi dia menerangkan hadis yang dinyatakan oleh baginda itu, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu oleh dia, dan syaitan dibelenggu ini, dirantai. Dia kata kena pandang, kena faham ayat ini dari sudut perintah Allah. Ni Mutawali Asy-Sya'rawi lain pula dia tafsir, tapi menarik. Mutawali Asy-Sya'rawi kata kita pandang hadis Nabi ini dalam bentuk perintah Allah dan Rasulnya. Hadis ini kita kena terima bentuk perintah Allah. Allah suruh, Nabi suruh, iaitu pintu syurga dibuka. Ni makna siapa nak buka? Kita yang membuka pintu syurga kita. Kita kena berusaha, kita kena cari. Apa dia? Kita jaga puasa kita. Kita memang berpuasa Ramadan wajib, tak puasa kau berdosa. Maka kita jaga pula kesempurnaan dia. Maka kita telah membuka pintu syurga kita. Malaikat pun masa bulan Ramadan ini dia hiaskan syurga-syurga ni lebih indah lagi.
Dah sedia dah untuk orang beriman yang berpuasa ni. Maka kita yang buka kerana perintah Allah dan Rasul. Kita yang tutup pintu neraka bila kita puasa dan di bulan Ramadan, kitalah jaga diri kita. Yang kita nak mengumpat lagi buat apa? Yang kita nak berperang lagi buat apa? Perang yang berpedang zaman dulu tu memang ada di bulan Ramadan. Ya? Tapi kita bermusuh dengan orang tak tentu pasal. Dengan jiran pun tak nak togu, katakan. Contoh, padahal tanggungjawab jiran tu wajib. Wajib. Hal kematian, hal sakit. Kan? Sebab bila ziarah ini di antaranya boleh melepaskan dosa tu sebab apa? Engkau datang juga walaupun aku sakit, aku ingat engkau tak suka aku dah, katakan. Lapang dada dia, hilang beban dia. Itu yang mendatangkan pahala tu. Cuba bermusuh. Saya pernah orang mengadu tu sampai pasang canvas jangan nampak muka. Dah sebelah rumah macam mana boleh tak nampak muka? Dipasangnya canvas. Hamba Allah ni dia suka buat majlis ilmu. Kadang-kadang dijemputlah saya pergi ke rumah dia. Ustaz minta maaf lah Ustaz, dia kata. Ustaz nampak canvas kan, dengan masuk ke rumah saya canvas ni. Dia tak goma nak tengok muka saya, kata kan. Sabarlah, kata. Janganlah balas pula kat dia. Habis tuan pun pasang canvas ke? Tak ada, ni canvas dia, kata kan. Tutup tu. Biar tutup jadi dinding, kata kan. Marah bona, dia kata kan. Sampai macam tu, padahal sebelah menyebelah, ayo kalau canvas tu tutup rapat, tak nampak orang pun, kalau bercakap pun dongang macam bercakap balik ke lambu, kata kan. Boleh lagi bersembang. Mat, kau buat apa tu Mat, kata kan. Saya minum kopi lah ni, kata kan. Wah, tak nampak kau minum kopi, kata kan. Itu sendiri-sendirilah, boleh lagi bersembang. Ini memang tak ada langsung, maka berdosa. Sebabnya jiran ini Nabi kata kiri kanan depan belakang atas bawah 40 buah rumah tu jiran lagi. Jangan kata engkau lah memang jiran aku akhirat, dunia akhirat, sebab engkau sebelah ya, kata. Yang ujung tu tak payahlah, kata jauh. 40 tu macam mana jauh pun Nabi kata jiran. Ya. Kemudian yang dirantai Mutawali Syarawi kata yang dirantai syaitan ini, kita rantai dia dengan apa? Hati yang ikhlas berpuasa. Sebab puasa ni senangnya kita nak kelentong orang. Malah kita kalau tak takut dengan Allah pun, dengan Allah kita kelentong. Sebab puasa ni siapa boleh jamin kita puasa? Bila tengok muka saja memang nampak tanda puasa. Muka pun lomau, jalan pun tak berdaya, macam nak tumbang, padahal hari-hari dia handal sebelum ni. Bila ditanya kenapa Mat kau ni nak tumbang yo? Poso, katanya. Poso bang, katakan. Ni dah potang, ni dah lombik dah, kata. Padahal 2 kotol ayam dah bedal. Tutup pintu rumah, tutup tingkap semua, tak nampak. Nampak macam tak ada orang, rupa dia bedal ayam 2 kotol. Ataupun dia dah haus bona, dia masuk bilik air tu mandi, nak sojukkan badan sikit, tak terlampau panas. Lama-lama dia tengok air tu sojuk, dia tadah mulut dia. Tu masuk air shower tu, talan pula lagi. Dah mandi-mandi keluar rumah tu, lomau, dia nunjuk dekat orang lomau. Torok pun nak kau poso, torok bang, katakan. Berio, kata kesian, katakan. Siapa boleh percaya? Memang percaya punya. Jadi yang nak tewaskan syaitan, yang nak belenggukan syaitan, kita lawan syaitan ini dengan keikhlasan. Sebab syaitan tak nak kita ikhlas. Bila kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah, walaupun puasa tadi, maka syaitan pun seronok manalah dia menang. Itu Mutawali Syarawi, dia menghuraikan maksud hadis pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu, katakan. Sikit lagi tuan-tuan. Baik. Jadi apabila ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada langsung unsur ditukar, diselewing dan sebagainya, walaupun ada usaha tapi daripada Zionis juga. Ya.
Tetapi tetap Allah pelihara Al-Quran sampailah hari ini dan sampailah akhir zaman, sampai kiamat. Dan Quran ini akan menjadi dia sebagai satu mukjizat yang akan menjadi syafaat kepada umat Nabi. Quran tu sendiri datang, ya, di hadapan Allah. Quran akan berkata, wahai Allah, hamba-Mu ini si Fulan bin si Fulan, dia baca aku, dia beramal, apa yang aku ada tu dia beramal, dia hayati, dia beriman, maka Allah ampunkan dosa. Itu Quran. Jadi bagi mereka orang Nasrani dan juga orang Yahudi yang yakin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat baginda diutuskan menjadi rasul, maka orang ini juga adalah merupakan orang yang sempurna imannya, amal perbuatan dan ketaatannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini benar. Sebab itulah dalam surah Al-Qasas ini ada dinyatakan, ya. Dalam surah Al-Qasas ada dinyatakan orang-orang yang beriman ni alladzina atainahumul kitab minal qiblahi min qablihi hum bi yu'minun, ya. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab. Alkitab ni maknanya Taurat dan Injil ini sebelum Al-Quran. Mereka pula beriman dengan Al-Quran. Ya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqum min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka pun berkata kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka lalu mereka nafkahkan. Ini semua ajaran daripada Quran. Mereka diberi pahala berganda lagi. Sebab apa? Mereka bersabar dengan segala penyelewengan ahli-ahli kitab yang lain yang tak beriman itu. Mereka tetap bersabar, mereka terima lagi, dan mereka kata benar seperti mana Al-Quran. Ini maknanya sempurna iman mereka, ya. Sebab itulah dalam ayat yang ke-200 itu, ya, ada asbabun nuzul dia juga, ya. Apabila Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ini, ya, Allah perintahkan bersabar ini, ya. Bersabar daripada apa? Segala onar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang menyeleweng tadi, ya. Malah Abdullah bin Salam pun, ya, bukan sedikit ugutan yang diterima, cabaran yang diterima. Dia pun nak dibunuh oleh orang Yahudi sendiri. Untuk mentafsirkan ayat 200 ini dalam surah Al-Maidah yang panjang, ayat 82 hingga 85 ini, ya, Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang paling keras Yahudi dan orang musyrik pada masa itu, dan orang Yahudi pun sampai sekarang, orang yang mensyirikkan Allah pun sampai sekarang memusuhi Islam. Apa sahaja janji Islam tidak bangun, tidak bangkit. Jadi kita melihat suasana umat Islam menjadi pelarian, ya. Di negara mereka diserang, Palestin tak lagi bebas-bebas. Malah di Syria, di Yaman pun masih ada onar sebenarnya di belakang itu, Yahudi yang menggunakan apa sahaja unsur-unsur ideologi, ya. Disuruhnya orang Syiah ni bunuh orang Sunni. Itu yang berlaku di Syria, ya. Sebab itu Allah menutup surah Ali Imran ni pada ayat yang ke-200 ini, sikit lagi tuan-tuan, sebagai sebuah wasiat untuk keseluruhan mukmin ini. Wasiat yang berbentuk pesanan yang boleh menjadikan mereka ini supaya sentiasa berdoa ini agar diperkenankan oleh Allah
sentiasa minta pertolongan dengan Allah. Ya, dunia akhirat ini maknanya di tangan Allah, di bawah kekuasaan Allah untuk orang-orang beriman. Sebab itu Allah perintahkan sabiru, bersabar dengan perintah agama ini. Taat dengan perintah agama pun dengan sabar. Kalau terima musibah pun jangan hilang langsung sifat sabar. Jangan hilang langsung. Ya. Ditimpa musibah, kemiskinan, penyakit, ketakutan. Sebab apa? Selepas itu bila kita berjaya. Sebab itulah warabitu ni murabatah. Apa maksudnya? Golongan rabitu ni berhati-hati, berjaga-jaga dan bersiap sedia. Dalam kita bersabar tu kena bersiap sedia. Sebab itu Nabi SAW menyebut, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min dunya wa ma fiha. Bersedia sedia di titik-titik perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selama sehari adalah lebih baik dari dunia keseluruhannya. Bila kita ni dah tahu ada musuh, setiap hari kita berjaga-jaga. Satu hari itu 24 jam tu kita standby berjaga-jaga. Maknanya kalau dari segi strategi kita ada, ya, ada orang Islam yang kita amanahkan supaya memerhatikan musuh macam mana. Kalau hari ini musuh menyerang dengan pemikiran, nak jawab macam mana? Mesti ada pemikir-pemikir Islam yang pantas, yang berfikir secara strategik. Sebab itu bila kita nak berhujah, kita kena ada dia punya fakta dia. Kalau dalam pemikiran strategik ni sekarang ni banyak memang daripada barat. Kalau dalam pendidikan ni memang betul banyak dia. Dan betul pula kajian dia. Setiap perkara kita nak kena tengok seorang pemimpin. Seorang pemimpin, tak kira apa organisasi, dia akan tengok persekitaran dia macam mana. Macam ketua polis negara lah, tiba-tiba buat pengumuman geng Niki. Kita pun tak tahu Datuk Seri Niki. Saya tak boleh cerita sangat lah, tapi sebab ketua polis negara dah buat pengumuman. Selepas dia mengadu kata dia nak dijatuhkan, rupanya yang melindungi Datuk Niki ni dah beberapa umur muda, muka handsome, macam pelakon filem Hong Kong, duit berjuta-juta, judi, dagang duit haram, dadah. Rupanya dilindungi oleh Kang sebut kan tak sedap lah, berapa puluh orang kena tangkap. 60 itu kuncu-kuncu Datuk Niki. Datuk Niki tak jumpa. Rupa macam Sajat pula tak jumpa. Andal botol. Sebab dia melihat secara strategik. Bila nak selesai? Orang marah saya kata. Kita pun tak boleh nak tuduh lah yang immigration, yang pegawai polis yang bersubahat tu, kita pun tak boleh nak kata tuduh. Inilah dia. Dan tah dia kena ugut dengan Datuk Niki tu. Kau tak tolong, anak engkau sekolah mana? Ini jangan main-main gangster macam ni. Habis nak buat macam mana? Datuk Badur dia dah buat kajian. Dia dah memikirkan dengan analisis dia, begini. Itu uniform punya orang. Dia bukan main hujah aja. Macam tu jugalah kita nak menjawab dengan musuh secara hujah. Jika musuh ni berhujah begini, ekonomi begini, ekonomi komunis macam mana. Bila tengok negara China sekarang hebat sebab dia tu ideologi politiknya komunis, tapi ideologi ekonominya kapitalis. Dia ambil, dia gabungkan komunis kapitalis. Amerika pun takut dengan dia. Sekarang ni apa tak keluar di seluruh dunia barang ekspor China ni. Pen sebatang pun dia boleh buat. Kita pun tak tahulah pen kita buat ke, kita import juga. Itu teknologi dia. Daripada kereta, daripada benda kecil sampailah peluru berpandu, sampai kapal terbang pun dia boleh buat. Kereta pun dia boleh buat. Motor pun ada jenama dia. Ya? Jadi sebab apa? Pemikiran strategik. Ini begitulah nak berdepan tadi. Nabi kata
Sehari 24 jam bersedia tu lebih baik daripada seisi dunia ini. Dan penutupnya tuan-tuan, tuan-tuan nampak saya semangat kata kan, ini semangat nak poso katakan. Sebagai penutupnya satu lagi Nabi sebut, Imam Muslim meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, orang Parsi. Rabitu, berjaga-jaga, berhati-hati ni. Ayat 200 tadi. Yaumin wa lailatin khairun min siyami syahri wa qiyamihi. Bersiap siaga kita, berjaga-jaga kita sebagai orang Islam, orang beriman ini terhadap perancangan musuh ni, supaya tidak mudah terpedaya ini, selama sehari semalam kita bersedia. Tiap-tiap hari itu sehari semalam, 24 jam, bukan siang saja. Oh malam tak ada. Lebih baik daripada puasa 1 bulan. Perbuatan itu lebih baik daripada puasa 1 bulan. Bukan lebih baik itu tak payah puasa, puasa juga, tapi bersiap siaga itu lebih baik. Dan juga lebih baik menggunakan malam-malam 1 bulan tersebut untuk beribadah. Bukan tak payah beribadah, tapi bersiap siaga itu lebih baik. Maka kita berpuasa, jangan lupa pula standby kita. Jika ia meninggal dunia, kata Nabi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka amal yang dikerjakannya dijadikan amal jariah. Amal jariah kita bukan buat benda-benda ibadah saja, bukan sedekah saja. Kita berjaga-jaga daripada musuh punya muslihat itu menjadi amal jariah yang diambil kira oleh Allah di dalam kubur nanti. Ini amal jariah kau puing, kau jaga negara ni. Sebab tu orang uniform ni besar pahala dia amal jariah. Amal jariah. Botol kojor dia sempurna ikut peraturan undang-undangnya. Amal jariah. Sebab itu Saidina Umar, masa tentera dia pergi perang dengan tentera Rom, dia tanya anak dia Habsyah. Ni bagi semangat lah, sebab tuan pengurusi dia Brigadier General dulu kan. Habsyah, abah nak tanya, berapa lama orang perempuan ni tahan kena tinggal dengan suami dia? Beginikah Amirul Mukminin bertanya? Anak dia belasah abah dia. Abah Amirul Mukminin tanya saya buat apa? Tentulah abah lebih hebat, abah khalifah. Dia kata, wahai Habsyah, abah tak tahu abah ni pergi berjihad ke? Dia orang lelaki menumpukan kojor tu, dia tak ambil tahu kena tinggal lama tu berapa lama boleh tahan. Saya pernah tengok, sebab ayah saya askar masa zaman komunis dulu. Kerja-kerja ayah saya masuk hutan 2 minggu. Saya tengok mak saya ni tak nak bercakap. Berjalan kulu kilir ke dapur ke tengah. Kenapa mak? Kata, ingat abah kau. Ingat abah kau. Abah balik jangan meragam, diam aja kata kan. Tu zaman kita sekolah rendah, faham tu. Jadi akhirnya Habsyah kata 3 bulan aja ayah. 3 bulan. Dia kerah tentera yang ada dalam negara masa itu, siap sedia, standby. Pergi ke perbatasan, ganti yang dah lebih 3 bulan tu, balik. Memandang kepada kebajikan, dia jaga macam itu. Sebab itu zaman kecemerlangan Islam dulu, khalifah Islam ni dia jaga pasukan uniform dia, tentera dia. Dah lama dah khalifah Islam tu buat rumah. Dia punya para ulama' dia mesti ada dalam negara, disediakan rumah. Bermula zaman Saidina Umar sampailah Umayyah, Abbasiyah. Pemikiran dulu tu strategik macam itu. Sebab apa? Siap siaga nak jaga negara. Ini jadi amal jariah. Jadi inilah berkesannya apabila kita mengikuti tafsir ini, relate dengan suasana semasa. Kalau kita ambil saja contoh daripada Nabi memang, tapi sekarang suasana berbeza. Jadi kesimpulannya bertakwa kepada Allah. Tapi hadis tadi tak habis lagi. Ia tetap diberi rezeki walaupun telah mati, dan dia aman daripada suka menimbulkan fitnah. Jadi orang yang siap siaga ini, yang benar-benar berhati-hati, jaga betul, semata-mata nak pertahankan agama dan kebenaran, nak tutup segala kezaliman, seperti mana ketua polis negara ni kata nak bersungguh-sungguh tadi. Semoga benarlah kata Nabi, dia akan dihindari daripada fitnah syaitan. Ini saya tak sokong apa-apalah, saya cuma nak menyatakan
apa yang Nabi pernah sebut dan ditafsirkan oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itulah penutup dia tuan-tuan pada tafsir Ali Imran. Habis juzuk 3. Bulan puasa sambung ke tuan? Bulan puasa kuliah subuh sambung ya. Kalau sambung kita masuk juzuk yang keempat, surah An-Nisa. Cerita hal perempuan saja. Dia banyak ayat hukum ya. Kita jumpalah ya. Berapa raya kot? Tak, masih bulan puasa lah, tapi awal 2 Ahad awal pada bulan Mei. Jadi dengan itu saya tutup kuliah pada hari ini. Minta maaf lebih 10 minit ya. Lebih 7.30. Segala yang baik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kekurangan kita sama-sama pohon keampunan daripadanya. Selamat berpuasa. Marilah kita mengimarahkan Ramadan dengan segala pengisian amal ibadah ya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.